Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang kita nak pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang satu perkara yang kita sebut sebagai Body Mass Index ataupun BMI, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai Indeks Jisim Badan. BMI ni selalu kan awak sebut kan. Nanti kalau awak jalani segak pun kita akan kira kita punya BMI dia. Yang biasanya dia berkait tentang berat badan dan juga ketinggian kita. Jadi di bawah tajuk BMI ni, apa yang kita nak pelajari ialah yang pertama menyatakan maksud Indeks Jisim Badan ataupun BMI itu apa maksud dia. Lepas yang tu, yang kedua kita nak mengukur indeks jisim badan. Macam mana kita nak kira indeks jisim badan ataupun BMI ni. Yang ketiga, mengenal pasti keadaan berat badan kita berdasarkan nilai indeks jisim badan yang kita dah ukur dan kira tadi tu. Maksudnya badan kita ni kekurangan berat ke, kurus ke, okey ke, slim ke, berat dia ada lebih ke, ataupun dah sampai tahap obes ke. Obes ni maksudnya, senang kata dulu kita panggil gemuk, sekarang tak panggil gemuk lah, kita panggil obes. Okay? Dan yang keempat, mencadangkan langkah bagi mengawal berat badan kita. Jadi yang kita nak berat badan kita tu berada pada tahap normal ataupun kita panggil slim lah. Jadi macam mana caranya? Jadi tu nanti kita tengoklah satu persatu. Okey. Jadi kita pergi kepada objektif kita yang pertama, menyatakan maksud indeks jisim badan. Jadi yang panjang-panjang ni bukanlah maksud dia yang bawah sekali tu. Tapi cikgu nak terangkan dulu. Okey, indeks jisim badan ni dia adalah berat badan, tapi dia kena tengok juga dengan kita punya berat. Berat pula dah, ketinggian. Okey. Ketinggian kita ni berbeza antara satu sama lain. Contohnya awak ni dengan kawan awak yang sama umur tapi kadang ketinggian tak sama. Okey, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi berat badan kita, okey, tengok baris yang ni, mestilah sesuai dengan ketinggian yang kita miliki. Maksudnya kalau kita tinggi, maksudnya berat badan kita mesti lebih lah. Tak bolehlah kita tinggi tapi kita punya berat badan ringan sangat. Itu dah kira macam kita kurus. Ataupun kita ni taklah tinggi, rendah aja, tapi berat badan kita tu terlalu sama dengan orang yang tinggi. Jadi walaupun berat badan sama, tapi sebab kita ni lebih rendah, mungkin kita punya BMI tu tak sesuai. Okay? Mungkin kita akan menjadi terlebih berat badan sebab tak sesuai dengan kita punya tinggi. Okay? Patutnya tinggi kita segini, beratnya cuma sepatutnya segini saja. Macam tu. Jadi kita tak boleh nak samakan semua orang berat badan sama sebab tinggi kita tak sama. Jika berat badan kita berlebihan dan tidak sesuai dengan ketinggian, ia menunjukkan kita menghadapi masalah berat badan berlebihan. Okey. Dan jika berat badan yang sangat berkurangan dan tak sesuai dengan ketinggian, itu menunjukkan kita menghadapi masalah kekurangan berat badan. Jadi seperti juga, jadi kita nak tahu kita ni lebih ke kurang, kita kena ada petunjuk, kena ada angka. Macam kita suhu lah, kalau kita letak tangan kat dahi je, kadang kita rasa panas ke macam tak panas. Nak tepat kita ukur suhu gunakan alat kan, tembak. Okey, suhunya sekian, rupanya okey je. Lepas tu tengok lagi, rupanya dah lebih limit dia, dah lebih 37.5. Jadi samalah juga dengan badan kita ni. Kita nampak sekali pandang orang tu macam kurus kan, tapi sebenarnya kita nak tahu dia betul-betul, kita kena kira dia. Jadi seperti juga suhu, kita juga memerlukan satu ukuran. Ukuran dalam bentuk nombor lah, untuk menunjukkan adakah berat badan kita sesuai dengan ketinggian yang kita miliki. Okey, dan ukuran tersebutlah yang kita panggil sebagai indeks jisim badan. Iaitu indeks jisim badan adalah ukuran untuk menilai berat badan berbanding dengan ketinggian. Jadi macam mana kita nak ukur indeks jisim badan atau BMI itu? Kita pergi kepada objektif kita yang kedua. Okey, jadi nak ukur indeks jisim badan ni, okey, indeks jisim badan bersamaan dengan berat badan kita. Okey, kita bahagikan dengan tinggi kita yang didarab dengan tinggi kita juga.
dalam meter. Okey. Nanti kita tunjukkan contoh dia, nak kira dia macam mana. Okey. Jadi kita pergi contoh kita yang pertama. Amir berusia 10 tahun. Okey. Beliau mempunyai ketinggian 121 cm dan berat badan 40 kg. Adakah berat badan beliau sesuai dengan ketinggian yang dimilikinya? Maksudnya adakah BMI dia tu okey ke tak okey? Okay. Jadi maklumat yang kita dapat ialah macam belajar matematik sikit lah hari ni kan. Okay, ketinggian dia 121 cm, tapi kita nakkan dalam meter, kita kena tukar dia jadi 1.21 lah. Kalau kita belajar matematik, cm kepada meter. Okey, letakkan perpuluhan kat situ. Okey, berat badan dia adalah 40 kg. Umur dia 10 tahun 10 bulan. Dia macam awak jugalah ni, baru darjah 4 Amir ni. Jadi indeks jisim badan dia 40 kg, kita bahagikan dengan 1.21 darab 1.21. Jadi sekarang ni kita selesaikan yang bawah dulu. 1.21 darab 1.21 tu kita dapat 1.464. Betul? Yang 40 kg tu kita tak buat apa-apa dulu. Kita selesaikan yang bawah tu. 1.21 darab 1.21, kita dapat 1.464. Kemudian 40 kg ni kita bagi dengan 1.464, kita dapat dia punya BMI dia ialah 27.32. Jadi nak senang kita selesaikan yang bawah tu ya. Yang tinggi darab tinggi tu dulu. Okey. Jadi BMI dia ialah 27.33. Sesuai tak dia punya BMI dia ni daripada tinggi dengan berat dia ni? Untuk itu kita pergi langkah seterusnya, kita kena rujuk carta. Baik, ini ada carta pertumbuhan bagi lelaki. Nampak tak dalam carta ni, yang bawah ni umur dia, yang menegak ni adalah dia punya BMI, nilai BMI yang kita dapat tadi. Yang ini umur dia, sebab tu dalam contoh tadi cikgu sebut umur dia. Manakala yang dalam ni nampak tak dia bagi garisan-garisan, dia bagikan kawasan-kawasan. Yang ini obes, maksudnya dah tahap gemuk. Kemudian bawah sikit berlebihan berat badan, berlebih sikit dia daripada normal. Kemudian normal. Kemudian bawah tu kekurangan berat badan yang merah tu. Yang kita nak dia termasuk dalam normal tu lah. Yang kita panggil slim tu dia normal. Jadi kita dengan nilai BMI tadi dan juga dengan dia punya umur, sekarang kita nak tengok dia dalam kawasan yang mana. Okey, yang pertama kita tengok umur dia. Umur dia 10 tahun 10 bulan kat situlah. Okey. Dia ada 10 tahun, 3 tu 3 bulan, lepas nak tiba 3 tu 6. Lepas 6 9, lepas 9 cukup 12 bulan dia akan pergi 11 tahun kan yang bawah ni. Jadi dia 10 bulan, dia kita cikgu letak kat 9 lah kat situ. Okey. Tu kita tengok umur dia. Lepas tu kita buat satu garis menegak ke atas. Daripada 10 tahun 9 bulan lah yang itu kan. Umur dia kat sini. Okey. 10 tu 10 tahun. Lepas tu ada 3, 6, 9 tu bulan dia. Jadi umur dia 10 tahun 10 bulan, cikgu letakkan pada nombor 9 lah. Sebab nombor 10 tak ada kat situ kan, kita ambil yang 9. Kemudian kita dah buat macam tu. Kita tengok pula BMI dia tadi. BMI dia tadi berapa tadi? 27.32 kat situ. Dia lepas 26 tu dia pergi 28. Jadi 27 tu di antara 26 dengan 28 tu lah. 27.32 kat situ kan. Jadi kita buat juga garisan melintang pula daripada nilai 27.32 tu melintang macam tu. Okay. Kemudian kita tengok kat mana garis yang kita buat tadi tu dia bersilang. Oh, dia bersilang kat situ. Dia bersilang kat situ tu dekat dalam kawasan mana tu? Dia berada di dalam kawasan obes. Ini kan kawasan obes ni. Ni. Jadi dia duduk ni kat sini ya, tepi sikit. Nampak tak? Maksudnya dalam lingkungan obes lah. Dengan umur dia macam tu, dengan BMI dia macam tu, dia adalah seorang yang obes. Jadi daripada nilai BMI yang kita dapat tadi, kita pergi kepada objektif kita yang keempat. Apa cadangan kita untuk mengawal berat badan? Okey, jadi Amir dia mengalami masalah obes, iaitu berat badan terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan ketinggiannya. Okey, jadi apa yang Amir perlu lakukan? Yang pertama, Amir perlulah mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak.
okey, macam banyak minyak, makan yang bergoreng-goreng tu, okey, tu kena dikurangkan pengambilannya. Lagi apa yang dikurangkan pengambilannya? Makanan yang manis dan juga yang mengandungi garam berlebihan, sebab makanan-makanan sedemikian boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian kalau dia tak makan makanan yang macam tu, dia nak makan macam mana? Mengamalkan pemakanan sihat seperti suku-suku separuh yang pernah kita belajar dulu. Apa dia suku-suku separuh? Kalau pinggan Amir tu dia ada satu pinggan, bagikan kepada 4. Bagikan pada 4, suku tu 1/4 lah, 1 daripada 4 makanan protein, contoh ikan, daging boleh makan. Kemudian apa lagi? Suku lagi nasi, dan separuh iaitu 2 daripada 4 adalah sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Dan itu dari segi pemakanan. Yang terakhir, mengamalkan senaman seperti berjoging, berbasikal dan lain-lain yang boleh mengeluarkan peluh. Jadi itu untuk Amir lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Alia berusia 12 tahun 5 bulan. Beliau mempunyai ketinggian 156 cm dan berat badan 42 kg. Adakah berat badan beliau sesuai dengan ketinggian yang dimilikinya? Okey. Jadi daripada situ kita dapat maklumat bahawa ketinggian Alia ialah 156 cm. Okey, iaitu dalam meter ialah 1.56 meter. Berat badan Alia pula ialah 42 kg. Okey, dan umur Alia ialah 12 tahun 5 bulan. Jadi untuk mengira indeks jisim badan 42 kg ni, kita bagikan dengan 1.56 darab dengan 1.56. Jadi kita selesaikan yang bawah dulu. 1.56 darab 1.56, kita dapat 2.434. Kemudian barulah 42 kg ni kita bagi dengan 2.434, kita dapat 17.25. Okey, daripada situ kita tengok carta. Okey, sekarang carta antara lelaki dan perempuan dia ada sikit beza, tapi dia masih ada umur dia bawah. Okey, BMI dia kat sebelah kiri, dan juga dalam kawasan ni kita bagikan kepada kekurangan berat badan, normal, berlebihan dan juga obes. Okey, jadi umur dia tadi berapa? Umur dia adalah 12 tahun 5 bulan kan. Jadi 5 tak ada, dia 3, 6, 9. Jadi kita letak dekat 3 situ. Okey, itu kita buat garisan menegak ke atas. Daripada 12 tahun 3 bulan tu kita menegak ke atas. Kemudian kita tengok, okey, BMI dia 17.25. Okey, jadi 17 tu lebih kurang kat sini lah, antara 16 dengan 18, tengah-tengah dia lah 17. So kat situ, daripada situ kita buat garis melintang pula. Okey, kita dah ada menegak melintang. Sekarang kita nak tengok dia bersilang kat mana. Okey, dia bersilang sekarang dekat kawasan normal. Ni maksudnya dia slim lah situ. Okey, jadi daripada situ kita dapati bahawa Alia mempunyai berat badan yang normal dan sesuai dengan ketinggiannya. Jadi disebabkan berat badan dia dah okey, dah normal ataupun slim, apa yang perlu dilakukan ialah mengekalkanlah rutin pemakanan dia. Setiap hari dia makan apa, yang tu je lah dia kekalkan, dan kekalkanlah aktiviti harian Alia seperti biasa. Okey, jadi sebab dia dah normal kan. Tapi macam mana kalau kita dapati dia dalam kawasan kekurangan berat badan? Jadi macam mana tu? Jadi yang boleh dibuatnya ialah dia kena tambahlah sikit berat badan dia, tapi dengan cara yang betul lah. Tak bolehlah makan makanan berlemak. Kita ikut jugalah makanan kita yang kita dah belajar tu. Kita kena banyak makan makanan-makanan yang bertutung besaran, yang terdiri daripada protein seperti ikan, ayam, daging dan sebagainya. Jadi cikgu rasa itu saja untuk BMI kita. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan.
Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.